Okey, sekarang ni kita dah semain subuh dekat Masjid Ubudiah. Antara masjid yang tertua lah dekat negeri Perak ni. Tapi sekarang ni perut kita dah lapar. Sebelum kita pergi ladang rusa tu, kita nak pergi breakfast dulu kat Kuala Kangsar. Jom. Kali ni saya dah berpakaian macam ranger hutan. Saya nak pergi ke ladang rusa di Padang Ragut, Kampung Sungai Soh A di Kampung Bukit Sapi. Jom kita tengok apa yang kita boleh buat kat sini. Jom. Padang Ragut Sungai Soh A, Kampung Bukit Sapi terletak di dalam daerah Lenggong di negeri Perak. Secara keseluruhannya, projek ternakan rusa di Padang Ragut ni di bawah pemantauan, seliaan dan juga di bawah penjagaan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Perak yang berpusat di Ipoh. Padang Ragut ni keluasannya lebih kurang 140 ekar. Kita bahagikan kepada beberapa partition yang dipanggil pedok. Lebih kurang ada 14 pedok. Secara keseluruhannya satu pedok lebih kurang dalam 10 ekar dan ke atas. Jadi bilangan rusa yang diternak adalah lebih kurang 500 ekor untuk sampai tahun 2017 lah. Spesies yang diternak ni adalah spesies yang dipanggil Java timorensis. Adalah spesies yang paling sesuai dengan iklim dan geografi di Malaysia. Dan juga untuk pengetahuan semua, rusa di Lenggong ni adalah nukleus rusa terbesar di Malaysia. So sekarang ni kita nak pergi hambat 25 ekor rusa jantan, kumpulan yang first kat situ, untuk kita pergi ke tempat yang untuk sembelih. Jom. Kita tanam beberapa jenis rumput yang dipanggil rumput dikambing, jini dan juga ruzi. Ada rumput-rumput yang terpilih yang dibawa ke Malaysia untuk ditanam dan sesuai untuk dimakan oleh rusa-rusa yang diternak di daerah ini. Faktor geografi dan juga iklim yang sangat sesuai di daerah Lenggong yang membuatkan pembiakan rusa di daerah Lenggong ni amat memberangsangkan. Kadar kelahiran setahun satu ekor dan juga penjagaan yang sangat minimum kepada rusa ni. Rusa ni ketahanan penyakit dia sangat tinggi. Rusa ni susahlah nak kena penyakit. Cepat. Oh, itu lagi. Oh. Penat. Okey. Sekarang ni kita nak hambat rusa ni keluar kat pagar tu. Tapi kita kena stay sini. Tak boleh segar dia. Tak boleh kita keluar. Ni sekarang tengah menyamar ni. Nampak? Daun-daun ni. Okey, dia datang. Rusa ni hidup dalam keadaan macam mana di dalam hutan. Daging rusa yang diternak secara lepas bebas ni memang orang kata special lah. Dia special, dia lebih manis, lebih mendapat sambutan lah di kalangan penggemar-penggemar daging eksotik. Sebab rusa ni masih dikategorikan sebagai ternakan eksotik. Dia ada kelas yang tersendirilah untuk rusa ni. Oh, dulu. Okay, kita dah habis hambat rusa, dia dah keluar daripada dia punya kawasan. Sekarang ni kita dekat tangan baju, laluan tangan baju. Sebab ni untuk laluan untuk hambat rusa lah. Dia akan lalu kat sini lari. Semput. Kejar dia, laju lagi. Jadi kita nak pergi hambat dia sampai ke bilik gelap. Kita nak sembelih.
kita nak pergi tutup pintu tangan baju punya laluan. Kita nak tutup pintu. Rusa dekat situ bawah pokok tu. Okey, kita jangan bagi lari. Tutup pintu dia. Shh. Oi, boleh. Selain daripada tanaman rumput tu tadi, kita juga ada buat makanan tambahan pada rusa lah, suplemen lain lah kita bagi, napier, tumbuhan napier. Lagi satu yang kita praktikkan di kawasan Padang Ragut Sungai Soe ni, kita buat silage batang jagung. So daripada batang jagung tu kita cincang kita letak kat situ, kita letak dalam ni satu lapisan, and lepas tu kita campur dengan garam dengan gula merah. Lepas tu kita satu lagi batang jagung. Sampai dia mampat, kita letak dalam ni dulu. Lepas tu sampai dia mampat, kita letak dalam ni. Ni yang mampat lah. Oh, habis gangau okey. Dia macam ni, basah. Wangi. Sebab kadang-kadang berlaku masalah kemarau di daerah Lenggong. Jadi di situ kita perlukan makanan tambahan untuk rusa dapat sumber makanan. Kita memang kita perlukan pemantauan dan juga nasihat daripada Jabatan Pengenalan Veteriner sendiri, sebab apa-apa pun macam harga, macam stok pengeluaran kita memang akan maklumkan pada Jabatan Pengenalan Veteriner. Jadi untuk harga semasa ni di daerah Lenggong, rusa kita berharga lebih kurang RM1,200 untuk 40 kilo dan ke bawah. Kalau untuk kilo seterusnya kita darabkan dengan RM28. Itu untuk harga di daerah Lenggong lah. Ini semua rusa. Shh. Ush. Ush. Okay, kita nak pergi sembelih dia kejap lagi kat sini. Okey. Terus sekarang kita dah kumpul dekat sini dah. Kita dah bawa dia lari, kita dah kumpul dekat sini dah. Okey. Kita keluar sondol kita keluar. Keluar. Oh, ya. Oh, kecut aku. Kita dah lompat, kita dah pegang tanduk dia. So dia tak boleh gerak, kita nak ikat kaki dia. Okey? Okay, diam. Shh. Besar ni. Berbalik kepada jualan tadi, untuk yang harga rusa yang disembelih lebih murah daripada harga yang dibeli hidup. Rusa hidup ni kita jual, harga dia paling kurang adalah RM2,500 dan ke atas. Bergantung kepada saiz, bergantung kepada berat dan bergantung kepada jenis. Sama ada baka, induk, ataupun anak jantan ataupun anak betina. Okay, antara produk hiliran yang boleh dibuat daripada rusa ni adalah seperti tanduk dan juga kulit. Untuk daerah Lenggong, kita ada produk yang agak istimewa, iaitu daging rusa, pekasam daging rusa. Okay, pekasam daging rusa ni kita buat sebab dia satu identiti Lenggong lah. Daerah Lenggong ni memang terkenal dengan pekasam, ikan pekasam, dan kita buat satu lagi menu pekasam daging rusa. Kita tengah lapar daging rusa. Untuk kejap lagi kita nak buat pekasam. Tangan Oh. Oh, kita ambil sini. Ambil ni pula kami buat macam boleh. Ambil dah boleh. Jangan buat gitu, sebab kita kecil lagi. Sebelah lah isi tak ni. Tangan sudah. Dan juga ada
sedikit isu yang memelungi masalah dalam industri ternakan rusa ni sebab ada masalah daging rusa palsu. Okey, daging rusa palsu ni terjadi bila mana pembeli tertipu dengan status daging tersebut. Sebab kita di kalangan peternak-peternak rusa ni kita dah dapat banyak aduan dan kita cuba selesaikan beberapa masalah. Daging yang diimport daripada luar, daging anak kerbau import diklaim sebagai daging rusa. Jadi di situlah berlakunya penipuan, berlakunya masalah kepada pembeli-pembeli, peminat-peminat daging rusa. Nak makan daging rusa tapi punya makan daging anak kerbau. Sekarang ni kita dah pergi lapah. Tadi kita dah pergi lapah daging rusa, kita dah lapah, kita dah potong dan sembelih dia. So sekarang ni saya dah tukar baju. Kita nak pergi masak daging rusa tadi. Kita nak masak perkasam. Jom. Pada saya, pertanian dan peternakan di Malaysia memang satu bidang yang memang bidang yang membuahkan hasil kepada pengusaha-pengusaha. Macam saya sendiri dan beberapa kawan, kami pun memang terlibat dalam industri rusa ni lebih daripada 5 tahun. Sebenarnya kami tim graduan yang habis belajar, kita terlibat dengan sektor-sektor masing-masing, tapi bila kita berkumpul kita tengok industri rusa ni dia lain daripada yang lain. Dia dikategorikan sebagai ternakan eksotik dan juga daging yang sedap dan susah nak dapat. Tapi bila kita buat ternakan secara padan ragut, secara feedlot, jadi satu kumpulan ni kita boleh bekalkan apa yang dikehendaki oleh peminat-peminat daging rusa ni. Sebab permintaan yang tinggi daripada pelancong luar pun memang bila datang ke, saya fokuskan pada daerah Lenggong lah, sebab di daerah saya ni memang dah diangkat sebagai lembah warisan dunia oleh UNESCO. Jadi kita banyak terima kedatangan pelancong-pelancong luar. Dan rusa tu memang adalah permintaan paling utama lah untuk daripada segi makanan. Selain daripada ikan air tawar dan juga ikan sungai. Okey, sekarang ni kita nak masak daging rusa, masak perkasam masak perkasam. Masak perkasam. Sekarang ni bahan-bahan dia kita ada bawang kecil, cili. Kita ada bawang besar dengan cili juga. Dan yang paling penting adalah kita ada daging adalah diperam So daging ni kita nak masukkan dalam kuali, kita nak goreng. Kalau nak masak daging ni kita jangan pakai minyak yang banyak lah. Kita pakai sikit-sikit je. Daging kita potong halus. And then dia punya beras ni pun sepin ni kita masuk sekali semua. Nak masak ni kita kena make sure dia punya api tu slow, tak kuat sangat, tak kecil sangat, sebab kita nak pastikan dia punya daging tu tak mentah kat dalam lah. Lepas tu kita tunggu dalam 10 minit. Lepas tu kita keluarkan kejap lagi. Kita tunggu dulu 10 minit. Daripada segi untuk kesihatan rusa ni sendiri, pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak, khususnya di daerah Lenggong, kita akan buat suntikan vitamin dan juga ubat kepada rusa-rusa ni lebih kurang setahun sekali lah. Itu wajib kita buat lah, untuk kita ambil sampel darah dan kita kira bilangan rusa yang semasa lah. Ini untuk hindarkan daripada penyakit kuku dan mulut, penyakit biasa yang menyerang ternakan-ternakan ruminen dan eksotik ni. Tapi alhamdulillah kadar kematian rusa di kawasan kami ni lebih kurang 5% tahun. Kurang-kurangnya dalam kurang daripada 10 ekor lah kalau ada kematian. Okay, dah 10 minit. So kita dah boleh angkat dah. Daging dah garing. Oh lemak aku dah fit. Alright, kita angkat. Masuk dalam ni. Okay, beras-beras sekali kita angkat. Okay. Lepas
Lepas tu kita terus masukkan bawang. Cili padi. Bawang besar. Api slow sikit, Kak. Lapar ni tengok macam sedap sangat ni. Tak sabar nak rasa ni. Bau dia naik, bau dia. Kamera tak boleh bau. Daging dah masak tadi, kita masukkan dekat bawang. Masukkan semua. Sebenarnya masak daging rusa Pakistan ni kena tertib, kena masak dari hati yang ikhlas. Macam tu. So barulah dia sedap. Kalau datang ke daerah Lenggong ni, menu utama yang tarikan ni adalah daging rusa lah. Jadi saya sarankan, saya menyerulah pada rakyat Malaysia ataupun yang datang melancong ke daerah Lenggong ni jangan segan-segan nak cuba daging rusa, sebab daging rusa ni memang kandungan kolesterol sangat rendah dan juga tak panas. Semua orang boleh makan. Sebabkan daging rusa ni kita klasifikasikan sebagai makanan eksotik. Jadi pelibatan golongan muda lah terutamanya adalah sangat bagus untuk kita perbanyakkan lagi ternakan rusa ni supaya semua orang boleh merasa daging rusa ni dengan harga yang premium pada penggemar-penggemar daging rusa. Dah masak, semua dah sebati, kita ambil, kita toast. Inilah dia hasil air tangan saya petang ni. Daging rusa Pakasam. Jom kita try. Panas. Ush. Sepanjang saya berada di kawasan Lenggong ni, terutamanya di ladang rusa ni, saya dapat banyak sangat pengalaman. Terutamanya apabila saya dapat kejar sendiri rusa yang liar untuk disembelih. Dapat bayangkan tak bila kita pegang sendiri rusa liar tu untuk disembelih. Bagi saya pengalaman macam ni mungkin sekali saja dalam seumur hidup saya. Yang paling best sekali bila kita sendiri dia boleh masak, boleh makan Pakasam rusa. Bukan senang nak cari Pakasam rusa ni. Memang terbaik dengan suasana aman kat bukit-bukit sekitar Lenggong ni. Memang terbaik lah, terbaik. Pakasam daging rusa ni memang makanan tradisional kat sini. Bila kita sendiri dapat masak, kita dapat rasa sendiri, memang terbaik lah. Sebab bukan senang kita dapat pengalaman macam ni. Kita kena keluar dari bandar, kena keluar dari KL, pergi kampung-kampung macam dekat daerah Lenggong ni, baru kita dapat rasa. Pakasam ni rasa dia masam-masam, lepas tu dia pedas-pedas sikit. Lagi pun sebab saya ni memang suka pedas, memang sepinggan tu tak sampai 10 minit lah, kejap je habis. Terbaik lah. Nasihat saya untuk sesiapa yang nak menceburi bidang peternakan rusa ni senang je. Apa yang kena ada dalam diri korang adalah minat dan juga kerja keras mestilah seiring. Sebab tanpa minat, kita akan cepat bosan dengan kerja kita. Lagi-lagi bila bab menjaga rusa ni dari segi pemakanan. Bila dari segi pemakanan kita tak jaga, mungkin dari segi kesihatan rusa tu akan terganggu. Dan juga ladang air luas, kita kena jaga rusa-rusa kita dari sebarang bentuk ancaman binatang buas. Memang kita kena jaga dan perhatian semua ni. Selain kita dapat meraih keuntungan yang lumayan kerana dagingnya yang mahal.